Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan tengok tajuk menulis imlak. Okay, kita tengok video. Okay, pertama sekali kita tengok apa itu imlak. Okay, imlak. Okay, imlak bermaksud aktiviti menulis sesuatu perkataan, frasa atau ayat yang disebut atau dibaca oleh seseorang. Okey, imlak ni, aktiviti menulis imlak ni adalah aktiviti kamu menulis. Okey, menulis apa yang kamu dengar. Okey, sama ada yang kamu dengar tersebut adalah perkataan ataupun frasa ataupun ayat. Okey, apa tujuan aktiviti ini dilaksanakan? Okey, aktiviti ini bertujuan. Okey, sekejap. Okey. Aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran mendengar, kemahiran mengeja dan menulis serta peka dengan tanda baca yang didengar dalam ayat. Okey, jadi tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kemahiran kamu mendengar. Okey, pastikan bila kamu mendengar dengan teliti. Okey, kemahiran kamu mengeja. Okey, apabila kamu mendengar, okey, kamu terjemahkan apa yang kamu dengar tersebut dalam bentuk ejaan. Okey, jadi dekat sini apa yang kamu dengar mestilah sama dengan apa yang kamu eja. Okey, dan menulis. Okey, kemahiran kamu menulis serta peka peka dengan tanda baca yang didengar dalam ayat. Okey, bila kamu dengar ayat, okey, kamu kena pastikan. Okey, tanda baca apa yang perlu kamu masukkan. Okey, boleh Okey. Jadi, untuk aktiviti menulis imlak ni, okey, ayat yang kamu dengar itu akan dibaca dengan menggunakan kata akan menggunakan bahasa baku. Boleh? Okey, apa bahasa baku? Bahasa baku ni adalah bahasa ataupun sebutan yang disebut menggunakan ejaan. Okey, dia seperti ejaan. Contohnya, kamu sebut membaca, betul? Membaca. Okey, sebenarnya sebutan baku adalah membaca. Okey, ca. Okey, tapi bila sebut membaca okey, boleh faham? Okey, jadi untuk aktiviti menulis imlak ni, okey, cikgu akan membaca petikan secara baku Okey, jadi pastikan kamu menulis. Okey, kamu menulis dengan menggunakan okey, kamu perlu menulis mengikut apa yang kamu dengar. Boleh faham? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, mari kita lihat tanda baca sebelum kita menulis imlak Okey, sebelum kita teruskan kepada aktiviti menulis imlak, okey, kita tengok dulu sedikit sebanyak tanda baca yang mungkin akan terlibat lah okey, dalam aktiviti pada hari ini Okey, kita tengok. Okey, kita tengok tanda baca yang pertama. Okey, tanda noktah atau titik Okey, semua boleh nampak tanda noktah atau titik. Okey, tandanya macam ni. Okey, titik macam tu je. Boleh faham? Okey, mungkin cikgu akan sebut tanda noktah ataupun cikgu akan sebut titik Boleh? Okey, yang kedua, tanda soal. Okey, tanda soal. Okey, bentuknya macam ni. Boleh faham Cikgu rasa semua dah tahu Okey, tanda sempang ataupun sengkang Okey, sempang ataupun sengkang. Okey, bentuknya begini. Okey, tanda pengikat kata ataupun tanda petik. Okey, macam ni Okey, boleh nampak semua? Okey, tanda koma. Okey, dia bukan macam titik. Dia ada titik, dia tarik ke bawah sikit. Boleh faham? Okey, dia titik. Lepas tu daripada titik, kita tarik ke bawah sikit. Macam susah cikgu nak tulis. Okey, lebih kurang gitulah. Okey, cikgu rasa kamu dah tahu Okey, tanda seru ataupun tanda seruan. Okey, dia macam ni. Kamu boleh tengok. Okey, noktah bertindih ataupun titik bertindih macam ni, dan juga huruf besar. Okey, huruf besar ni dia pun merupakan tanda baca juga Okey, huruf besar ni dia perlu hadir selepas tanda titik ataupun tanda noktah. Okey,
Okey, dalam ayat, habis satu ayat, bila ayat tersebut ditandai dengan tanda titik ataupun noktah, kita perlu mulakan dengan huruf besar. Ataupun sebelum kita mula menulis ayat. Okey, di permulaan ayat. Okey, kita perlu menggunakan huruf besar. Ataupun apabila perkataan tersebut merupakan kata nama khas. Okey, kita perlu menggunakan huruf besar. Okey, kita tengok lagi. Okey, kita tengok latihan. Okey, arahan latihan. Okey, tulis rakaman suara yang didengar dengan tanda baca yang betul. Okey, untuk latihan ni, cikgu nak kamu semua sediakan kertas ataupun buku, okey, dan juga pensel dan pemadam. Okey, cikgu akan baca secara baku. Okey, cikgu nak kamu tulis. Cikgu akan berikan latihan 2 perenggan sahaja. Boleh? Okey, setiap tanda baca cikgu akan sebut. Contohnya, cuma huruf besar cikgu tak akan sebut. Okey, yang tu kamu kena teliti. Okey, cikgu cuma mungkin sebut tanda titik, tanda sempang, tanda seru, tanda baca. Itu sahaja yang akan cikgu sebut. Okey, jadi jangan pula kamu eja. Okey, cikgu sebut titik, kamu pun eja titik. Okey, jangan. Okey, teliti dengan tanda baca. Okey, cikgu kembali kepada slide tanda baca. Okey, mungkin kamu terlupa ke apa semua. Okey, kamu boleh tengok semula. Okey, tanda baca. Okey, semua dah bersedia? Okey, cikgu akan baca, cikgu nak kamu tulis ya. Okey, perenggan yang pertama. Nama adikku Irfan. Titik. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Titik. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Titik. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Titik. Okey, tanda petik. Wah, kreatifnya. Tanda seru. Lepas tanda seru, letak tanda petik. Bisik hatiku. Titik. Okey, perenggan yang kedua. Bagiku, Irfan sangat hebat. Titik. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Titik. Kadang-kadang, aku berasa malu. Titik. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Titik. Okey, tu adalah 2 perenggan yang cikgu baca. Okey, jadi cikgu nak kamu salin semula apa yang cikgu baca tadi. Okey, kamu terjemahkan dalam bentuk tulisan. Okey, pastikan tanda baca yang kamu buat tu adalah betul. Okey, dan juga jika kamu tak sempat, mungkin cikgu baca terlalu laju, okey, kamu boleh tekan video tu berhenti, pause. Okey, kamu boleh pause video. Okey, kamu dengar satu ayat, okey, kamu tekan pause. Okey, kamu play lagi dan sehinggalah habis. Okey, boleh.
Okey, jadi tugasan kamu ni cikgu nak kamu selesaikan segera dan hantar kepada cikgu sebelum waktu asar cikgu bagi masa kepada kamu lama sikit. Mungkin masa kamu nak buat kerja ni mungkin adik kamu sedang mengikuti PDPR, mungkin Google Meet. Kamu tak ada ruangan masa. Jadi cikgu bagi masa kepada kamu sehingga waktu asar. Itu saja daripada cikgu. Apa-apa pertanyaan, bolehlah terus berhubung dengan cikgu. Bila kamu dah siap, pastikan kamu hantar hasil kerja kamu kepada cikgu dan cikgu akan hantar petikan yang sebenar kepada kamu untuk kamu semak. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.